Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini saya akan membentangkan tentang tajuk idea pemikiran politik Ibn Taymiyah. Saya Muhammad Fakrul Hakim bin Mokhtar bersama rakan-rakan saya iaitu saudara Philip dan saudara Roy untuk menceritakan atau membentangkan tentang bentuk pemikiran idea politik yang dibawa oleh Ibn Taymiyah. Untuk pertama kali untuk pengenalan ini, seperti yang sedia maklum, politik merupakan salah satu fenomena yang menjadi perkara yang difikir oleh kehidupan manusia. Dan pada hari ini banyak wujud pemikiran-pemikiran politik yang di mana boleh membawa kepada pencambahan ilmu atau diwujudkan bagi menyelesaikan masalah-masalah sosial yang wujud dalam masyarakat. Maka pemikiran-pemikiran politik hari ini tumbuh pelbagai jenis, di antaranya seperti pemikiran politik liberal, pemikiran politik rasional, pemikiran politik sekular dan juga pemikiran-pemikiran politik Islam. Hal ini bertujuan untuk memberi kefahaman atau memberi penyelesaian terhadap masalah-masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Maka apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah tentang bentuk pemikiran politik Islam yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Taymiyah bagi menjawab isu-isu yang berlaku. Beliau mengeluarkan beberapa bentuk-bentuk pemikiran bagi menyelesaikan masalah yang wujud. Namun demikian, pemikiran yang dibawa oleh Imam Ibn Taymiyah ini terdapat perbezaan di kalangan ulama-ulama Islam sendiri. Terdapat pandangan menyatakan Ibn Taymiyah ini membawa pemikiran sekularisasi Islam dan ada yang menyatakan bahawa pemikiran yang berbentuk asimilasi Islam. Justifikasinya ialah perbezaan pandangan di antara cendekiawan Islam dalam bentuk pemikiran politik. Hal ini demikian kerana Imam Ibn Taymiyah ini membawa satu pendekatan yang di mana memisahkan di antara agama dengan politik. Menurut Imam Ibn Taymiyah menyatakan bahawa politik itu tidak disabitkan dengan agama, dan agama ini bukanlah sebahagian daripada politik. Itu yang dibawa fahaman oleh Imam Ibn Taymiyah. Pemikiran Ibn Taymiyah ini bertujuan adalah untuk menolak fahaman-fahaman yang wujud dalam fikrah masyarakat ketika itu, iaitu yang mana fahaman-fahaman yang boleh menyesatkan manusia. Jadi tujuan Ibn Taymiyah mengeluarkan bentuk pemikiran Islam adalah bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada tersesat daripada akidah yang sebenar, seperti fahaman-fahaman Qadariyah, fahaman-fahaman Jabariyah, fahaman Mu'tazilah dan fahaman Syiah, yang mana fahaman-fahaman beliau ada lari daripada fahaman Islam yang sebenar. Sebagai contoh iaitu fahaman Syiah, yang di mana Syiah menyatakan bahawa imamah ataupun kepimpinan itu, politik itu sebahagian daripada rukun iman. Ini bercanggah daripada hukum Islam, yang di mana menyatakan bahawa imamah itu bukanlah terkandung termasuk dalam hukum Islam. Maka inilah yang diusahakan oleh Imam Ibn Taymiyah bagi menjawab isu-isu yang berlaku dalam masyarakat ketika itu. Okey, sedikit latar belakang tentang Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah ini merupakan seorang ulama yang hebat dan seorang pejuang Islam. Nama sebenar Ibn Taymiyah adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Muhammad bin Taymiyah Al-Harani, iaitu beliau dilahirkan di Harani, satu tempat di Damaskus, pada 10 Rabiul Awal 611 Hijrah bersamaan dengan 1263 Masihi. Beliau lahir selepas 5 tahun tentera Mongol menyerang Baghdad. Dan beliau ini seorang ulama yang tegar dalam menuntut ilmu walaupun menghadapi kesukaran, dan beliau sentiasa bersabar dan berusaha mencari ilmu, dan sehinggalah beliau menjadi seorang ulama yang digelar sebagai Syekhul Islam. Seterusnya kita akan sambung tentang idea pemikiran yang dibawa oleh Ibn Taymiyah dalam politik, Itu yang pertama, idea pemikiran kewujudan negara. Menurut Ibn Taymiyah, beliau menyatakan bahawa syariat Islam adalah tanggungjawab ummah dan bukannya urusan terkandung dalam imamah. Di sini Ibn Taymiyah menyatakan bahawa syariat Islam itu
ialah terkandung dalam sudut tanggungjawab ummah, maksudnya keseluruhan semua umat Islam, dan bukannya urusan terkandung dalam imamah. Maka di sini beliau menyatakan bahawa negara, hal berkaitan negara ini adalah semua tanggungjawab untuk semua, bukan hanya sekadar pemimpin. Tanggungjawab untuk menjaga syariah ini adalah tugas umum yang perlu dilakukan oleh setiap orang dengan cara bersama-sama ataupun persendirian, menurut Ibn Taymiyah. Namun begitu, dalam kitabnya yang lain ada menyatakan tentang kepentingan imamah, itu kepentingan kepimpinan ini sebagai jalan untuk melaksanakan hukum syariah. Namun begitu, walaupun Imam Ibn Taymiyah ni menyatakan hak imamah ini, hak negara ini merupakan tanggungjawab diri sendiri, tetapi Ibn Taymiyah pernah menyatakan dalam kitab dia, menyatakan bahawa hak imamah ini merupakan kepentingan bagi melaksanakan hukum syariah, seperti menjalankan hukum ke atas perompak, penzina, pencuri, rasuah dan lain-lain. Hal ini disebut di dalam kitabnya seperti As-Siyasah Asy-Sya'iyyah fi Islah fil Ar-Ra'i Al-Wara'iyah Ibn Taymiyah. Di sini dia menyatakan bahawa kepentingan juga imamah itu bagi menjalankan undang-undang Islamiah. Beliau juga menggariskan bahawa lembaga imamah hanyalah satu sektor undang-undang yang dijalankan dan mengambil pandangan pelbagai ulama. Di sini beliau menyatakan bahawa imamah itu hanya satu undang-undang, dan beliau turut mengambil beberapa pandangan ulama bagi menjelaskan isu atau menjawab masalah yang berlaku untuk memperoleh pandangan yang dinamis, pandangan yang lebih tepat. Ibn Taymiyah sangat mendukung pandangan syariah dalam tangan ummah, bukannya imamah. Hal ini Ibn Taymiyah melihat bahawa masalah-masalah yang mendukung pada pandangan syariah itu adalah tanggungjawab ummah keseluruhannya, bukan tanggungjawab kepada imamah, iaitu kepimpinan. Ummah mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara syariah. Kata Ibn Taymiyah, ummah ini bersifat sempurna dan dinukilkan dalam pandangan Ibn Taymiyah yang didasarkan oleh penyataan Rasulullah SAW bahawa ummah Muhammad tidak akan sepakat dalam kesalahan atau kesesatan. Hal ini menyatakan dengan jelas bahawa isu kepimpinan atau kenegaraan imamah itu, Imam Ibn Taymiyah menyatakan hak peribadi, bukannya hak yang ditanggung oleh pihak kepimpinan. Ia merupakan salah satu pandangan yang menyatakan bahawa undang-undang sahaja atau sebahagian sektor sahaja yang terkandung dalam imamah, adapun yang lain adalah terkandung dalam konsep ummah. Idea pemikiran politik yang kedua yang dibawa oleh Ibn Taymiyah dalam bentuk kepimpinan. Imam Ibn Taymiyah sangat menekankan tentang formulasi Al-Syauqah, di mana formulasi Al-Syauqah ini adalah merupakan sekumpulan kelompok manusia yang berpengaruh dan menyatakan kesetiaan kepada imam yang diangkat. Di sini menyatakan bahawa Al-Syauqah ini adalah sekelompok yang setia kepada pemimpin. Ahlul Asy-Syaukah juga mestilah seorang yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan di dalam masyarakat bagi mentadbir. Ahlul Asy-Syaukah melingkupi semua orang tanpa ada perbezaan sepadan. Di sini Imam Ibn Taymiyah menyatakan bahawa Asy-Syaukah ini terdiri daripada pelbagai latar belakang bagi membincangkan isu-isu yang wujud, yang berlaku dalam masyarakat. Imam Ibn Taymiyah menghendaki bahawa urusan keagamaan itu tidak boleh dipersamakan dengan urusan kekuasaan dan kekuatan, dan beliau berpendapat bahawa komposisi Asy-Syaukah tidak hanya dalam kalangan ulama, bahkan turut dalam badan autoriti yang lain. Bermaksud di sini Ibn Taymiyah menyatakan bahawa soal agama itu bukanlah soal kekuasaan atau kekuatan, malah ia adalah komposisi yang di mana golongan yang ada dalam Asy-Syaukah itu tidak mengira daripada kalangan ulama maupun golongan-golongan yang berautoriti yang berada dalam Asy-Syaukah tersebut. Seterusnya, bentuk kepimpinan atau bentuk pemikiran yang dibawa oleh Ibn Taymiyah dalam bidang politik juga, iaitu tentang kebolehan kepimpinan kafir, iaitu kebolehan pemimpin kafir yang mentadbir sesebuah negara.
Menurut Ibn Taymiyah menyatakan bahawa orang kafir boleh memerintah atau mentadbir, dan dan kita boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin kita selagi mana orang kafir itu melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemikiran politik Ibn Taymiyah juga boleh diklasifikasi terhadap persetujuan ke atas seseorang pemimpin yang kafir. Sebuah kenyataan yang pernah dinyatakan oleh beliau bahawa Allah mendukung penolong pemerintah yang adil walaupun dimiliki oleh orang-orang kafir, dan tidak akan menolong bentuk pemerintahan yang sewenang-wenangnya walaupun yang dimiliki oleh orang-orang Muslim. Imam Ibn Taymiyah memegang kepada dalil Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-58, yang mana pada dalil ini menceritakan tentang Bani Syaibah, iaitu salah satu Bani yang memegang kunci Kaabah. Pada suatu masa Rasulullah SAW pernah datang lalu mengambil kunci Kaabah daripada Bani Syaibah. Kemudian turun satu ayat Al-Quran menyatakan bahawa disuruh Nabi Muhammad SAW kembalikan semula kunci Kaabah itu kepada Bani Syaibah untuk memegangnya. Walaupun pada ketika itu Bani Syaibah masih lagi belum memeluk agama Islam. Daripada dalil inilah Ibn Taymiyah berpegang bahawa kepimpinan ataupun imamah itu boleh dipimpin oleh orang bukan Islam, dan boleh kita mengikutnya atau mentaatinya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Oke, seterusnya saya akan bentangkan pengaruh pemikiran Ibn Taymiyah terhadap dunia Islam. Yang pertama, kritikan kuat Ibn Taymiyah terhadap kaidah ta'wil. Kritikan keras Ibn Taymiyah terhadap kaidah ta'wil telah memberikan gambaran yang jelas bahwa bagi Ibn Taymiyah, Islam adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya dengan contoh pelaksanaan seperti yang terkandung dalam sunnah Nabi. Sebarang penambahan fakta ini mesti dilihat sebagai ajaran sesat. Salah satu faktor utama untuk mengembangkan bid'ah adalah campur tangan rasional yang bebas dari prinsip agama, misalnya melalui konsep ta'wil, metafora atau penafsiran simbolik teks agama al-nash. Apabila campur tangan dibiarkan, ia akan menjadi tidak terkawal. Seterusnya, Ibn Taymiyah mencadangkan agar memahami ajaran agama dengan menerima pesannya dan mempercayai apa sahaja makna yang tersirat dalam teks agama. Ibn Taymiyah memulakan hujahnya dengan prinsip bahwa Tuhan mengetahui kebenaran jauh lebih baik dari manusia dan lebih tahu bagaimana mengungkapkan kebenaran itu. Firman ilahi dalam Al-Quran mesti dipahami persis seperti yang dinyatakan. Makna perkataan yang segera terlintas di pikiran mesti dilihat sebagai petunjuk untuk memahami perkataan yang betul dalam Dalam konteks ini Ibn Taymiyah memberikan apresiasi terhadap Al-Syafi'i dalam bidang usul fiqh bahwa kefahaman adalah tanda kebenaran. Jadi bertentangan dengan prinsip ini adalah konsep takwil dari ahli falsafah Muslim yang mengambil bentuk tafsiran yang tersasar jauh dari ajaran Islam lah. Oke, seterusnya pemahaman Ibn Taymiyah mengenai ajaran agama dilihat mempunyai kelebihan tersendiri dalam menyambut kemodernan. Dalam konteks ini, berdasarkan analisis Hodgson, kemodernan adalah perkembangan dunia yang tidak dapat dielakkan. Menurut Hodgson juga sebelum penampilannya yang sebenar di Eropa Barat, kemodernan memiliki peluang yang sama untuk muncul di pelbagai pusat kebudayaan dunia selain Eropa, terutama China dan dunia Islam. Persoalan mengapa kemodernan tidak muncul di dunia Islam dijawab oleh Hodgson dengan menyatakan bahwa salah satu sebabnya ialah dunia Islam memusatkan pelaburannya dalam sumber dan intelektual terlalu banyak pada bidang kegiatan kehidupan yang terhad. Jadi mobilisasi sumber dan intelektual
terlalu banyak pada kegiatan kehidupan ini menjadikan umat Islam mundur dalam bidang yang perlu dilakukan menuju kemodernan. Oke. Kajian yang tertumpu pada hujah agama seperti hukum fiqh bukan saja telah mengaburkan banyak prinsip dan orientasi keagamaan, dia juga telah menghabiskan masa dan tenaga. Dilihat dari perspektif ini, pembaharuan Ibnu Taimiyah sejak beberapa abad yang lalu dapat dilihat sebagai sumbangan besar kepada umat Islam modern. Penekanan Ibnu Taimiyah terhadap ijtihad dan sikap anti-tiruannya akan mengembalikan kesederhanaan ajaran Islam. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya di sini terdapat 3 aspek yang dilihat sebagai bukti kekuatan pemikiran Ibnu Taimiyah. Sepertinya ialah kritikan kuat Ibnu Taimiyah terhadap kaidah takwil telah memberikan gambaran yang jelas bahwa Ibnu Taimiyah agama Islam adalah apa yang telah disampaikan oleh Allah dan para rasulnya dengan contoh pelaksanaan seperti terkandung dalam sunnah Rasulullah. Selain itu, Ibnu Taimiyah mencadangkan agar memahami ajaran Islam dengan menerima pesannya dan mempercayai apa sahaja makna yang tersirat dalam teks agama. Seterusnya, pemahaman Ibnu Taimiyah mengenai ajaran Islam dilihat mempunyai kelebihan tersendiri dalam menyambut kemodernan. Pengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah dapat dilihat dari beberapa intelektual pengikutnya. Seperti contoh kita boleh lihat pengaruh pemikiran ini telah mempengaruhi Masjid Fikri. Jadi dia menyebut dua pemikir hebat di dunia Islam yang sangat dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Al-Qayyim dan Al-Jaziyah dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Oke, sekian itu saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Kita teruskan dengan ulasan artikel yang kami pilih, iaitu bertajuk Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah yang dikarangkan oleh Muhammad Abdul Rahman. Okey, baik. Kita kenali dulu Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Alim bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani. Dinisbatkan Harar, suatu tempat dekat Damaskus, Syria, sekaligus menjadi tempat kelahiran beliau. Ketika beliau masih kecil, Mongol telah menyerang tempat kelahiran beliau sehingga keluarga beliau pindah ke Damaskus. Ibnu Taimiyah sangat membencikan Mongol disebabkan berlakunya penyerangan dan penindasan yang dilakukan oleh Mongol di halaman beliau. Okey, masa muda beliau telah menghafal Al-Quran, hadis dan fikih hambal kerana ayah beliau seorang tokoh mazhab. Okey, agama yang hak berdasarkan kepada petunjuk dan menggunakan pedang untuk menolongnya. Seusia 22 tahun ayahnya meninggal dunia dan secara tidak langsung beliau menjadi pengganti ayahnya dan menjalankan tugas apa yang dilakukan oleh ayahnya. Beliau berusaha mengembalikan masyarakat Islam berdasarkan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kerana berlakunya TBK, iaitu tahyul, bid'ah dan khurafat dalam masyarakat Islam khususnya. Okey. Seterusnya iaitu keberadaan negara menurut Ibnu Taimiyah. Dalam karangannya Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah, beliau memaparkan asal-usul negara kenabian dan kekhilafaan kenabian sebagai kelanjutan telaahnya setelah masalah-masalah teologi dari kalangan mazahib Islamiyah seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Mujassimah, Jahmiyah dan Murji'ah. Kemudian setelah menampilkan istilah-istilah itu, beliau mengawali telaahnya tentang pemerintahan seperti Al-Imamah, Al-Nas, Al-Khilafah, Al-Syaukah, Al-Qudrah, Al-Malik dan Al-Sultan.
beliau lebih sefahaman dengan teori politik Sunni dalam al-Mataris politik atau imamah yang berpandangan sebagaimana dikutip Khan dari Al-Ijji berikut ini. Imamah bukanlah salah satu asas dan praktik agama seperti diyakini oleh orang-orang Syiah. Itu hanyalah masalah furu'iyah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang beriman untuk memelihara agama dan dunia. Imamah wakil Nabi dalam menegakkan agama. Menurut Ibnu Taimiyah, pemimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajipan yang asasi dalam agama. Bahkan kepimpinan diperlukan untuk merealisasikan penegakan agama. Beliau mendasarkan pendapatnya pada berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Walau bagaimanapun, sebagaimana diisyaratkan beliau dalam karyanya Siyasah Syar'iyah mensyaratkan pemimpin sebagai berikut, iaitu yang pertama, sesuai dengan surah An-Nisa ayat 58 hingga 59, pemimpin itu harus diangkat yang paling baik. Yang kedua, memilih yang terbaik, kemudiannya yang di bawahnya. Ketiga, negara harus didasarkan atas hukum dan moral atau syariat dan etnik, yaitu pemimpin harus berlaku adil, bermusyawarah dan amanah serta berakhlak mulia. Dan yang keempat, perlu ada kerjasama antara umara dan ulama dalam mewujudkan kemaslahatan. Dengan karyanya Al-Minhaj dan Al-Siyasa ini, beliau mencoba menyusun teori politik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, baik, kita teruskan dengan 4 faktor pendukung negara. Yang pertama iaitu harta, dan yang kedua adalah menegakkan hukum-hukum dan hak-hak Allah, dan yang ketiga adalah menegakkan hukum dan hak-hak manusia. Manakala yang terakhir iaitu yang keempat, tidak boleh ada kezaliman antara pemimpin dan rakyat. Okey, kita teruskan dengan yang pertama adalah harta. Harta ini dia hendaklah dilakukan dengan amanah dan tidak ada sebarang penipuan. Harta negara boleh didapati dari zakat, ganimah dan al-fui sesuai dengan kepentingan masing-masing. Mana yang utama dan mana yang lebih utama. Okey, dan yang kedua iaitu menegakkan hukum-hukum dan hak-hak Allah. Ibnu Taimiyah menghuraikan tentang wajibnya pejabat negara menegakkan hukum yang menjadi dasar adalah surah An-Nisa ayat 58 dan hadis-hadis yang melarang memberikan pertolongan kepada orang yang salah. Menegakkan hukum hudud seperti akan terpeliharanya persoalan-persoalan kehidupan. Dan yang ketiga adalah menegakkan hukum dan hak-hak manusia adalah pemeliharaan jiwa, iaitu seperti berlakunya pembunuhan, ada kehormatan diri, tuduhan dan masalah-masalah, termasuklah masalah seks. Dan yang keempat adalah tidak boleh ada kezaliman antara pemimpin dan rakyat. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah bukan hanya telah merumuskan suatu sistem pemerintahan dalam Islam, iaitu dengan cara menampilkan wacana berbagai teori politik yang ada, namun beliau pun telah memilih teori politik Sunni. Selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan negara, maka dibutuhkan berdirinya negara harus ada seperti para hakim yang dengannya dapat menegakkan sendi-sendi pemerintahan Islam. Kesimpulannya, Ibnu Taimiyah berdasarkan teori politiknya atas nas-nas Al-Quran dan hadis, sehingga beliau termasuk orang yang amat ketat dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan teorinya, Taimiyah bukan hanya sebagai jawapan terhadap teori mazahib Islamiyah yang ada pada waktu itu, tetapi beliau mengembalikan yang terjadi di kalangan intelektual masyarakat Islam agar kembali kepada zaman Rasulullah dan sahabatnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Al-Khulafa Al-Rashidin. Perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab, perbezaan pandangan di kalangan ulama
mazahib Islamiyah, Ibn Taymiyah lebih memfokuskan perbincangan pada pemikiran Syiah Imamiyah, Syiah 12 dan Syiah 7 yang dengan gigih mempertahankan Ali sebagai satu-satunya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah. Sekian dan terima kasih.